Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ni saya nak share sebersedikit saya punya pandangan terhadap teknik harapan. Sebenarnya teknik harapan ni term yang orang kita bagi juga sebenarnya, iaitu biasanya teknik harapan ni orang akan pakai bila seseorang tu dia membeli pada harga, contoh saya tunjuk contoh chart Bitcoin ni, dia beli pada harga katakan dia beli kat sini lah. Dia beli kat sini pada harga $61,000 ni. Tengok sini tengok harga sini. So dia beli pada harga $61,000 lebih kurang. So dia beli kat sini, kemudian harga jatuh. Bila harga jatuh, biasanya orang tu, seseorang tu lah, CA, saya bagi contoh CA. CA tu dia akan pakai teknik harapan, supaya dia maksudnya dia mengharapkan harga akan naik. Dia beli CA tu dia beli kat sini, so tiba-tiba esok tu tengok harga jatuh. Lepas tu dia pun mengharap akan naik kot. So dia pun dia mengharap harga ni akan naik semula ke harga dia beli. Sama ada dia nak minimalkan dia punya cut loss ke, ataupun dia cuba nak cut loss pada harga dia beli ke, ataupun dia cuba nak take profit semampu mungkin. Tapi berharap counter yang beli pada harga sesuatu harga, kemudian counter tu drop. Lepas tu berharap. Itu dapat teknik harapan secara definisi mudahnya. Kalau tanya saya, pada pandangan saya, teknik harapan ni boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya kena tengok banyak benda. Antaranya indikator lah. Kena tengok. Sebelum tu, konsep umum bagi counter ataupun trading, benda trading ni, benda counter ni, tak kisahlah bursa ke, global stock ke, crypto ke, maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan trading lah. Dia ada dua konsep, iaitu turun dan naik. So apa yang naik akan turun, apa yang turun akan naik. Itu konsep umumnya. Cuma kita tak tahulah dia naik tu nak naik sampai mana, nak turun tu turun sampai mana. Tapi yang pasti yang turun akan naik, yang naik akan turun. Kita tengok contoh ni, yang naik akan turun, yang naik akan turun, naik akan turun, dan turun akan naik. Turun ini macam ni kan, turun lama, dia nak naik balik tu lama, tapi dia akan naik sebab dia dah turun dah. So ni saya bagi tahu konsep umum lah. So berbalik kepada kalau persoalan boleh ke pakai teknik harapan, kalau tanya saya, pandangan saya boleh, tapi dengan syarat. Contoh kalau mengambil kira ni saya ambil contoh indikator stokastik. Jadi kalau seseorang tu, si A tu, dia beli pada harga 61,000, dia beli kat sini kan, 61,000. 61,000. Lepas tu dia kalau nak pakai teknik harapan, dia kena tengoklah juga. Contoh dia, kalau dia tengok stokastik, dia kena tengok banyak, bukan sekadar tengok stokastik, kena tengok banyak lagi indikator lain. Cuma saya bagi contoh lah. Kalau dia beli pada harga 61,000, dia beli 61,000. Lepas tu dia tengok, kalau tengok stokastik, ianya pada kedudukan overbought, zone overbought. So bila zone overbought, kalau menggunakan pakai konsep umum saya bagi tahu, iaitu yang naik akan turun, yang turun akan naik. Overbought adalah pada kedudukan naik. Jadi bila benda yang naik, dia akan turun. So bila, maksudnya kalau dah orang CA tu dia dah beli pada kedudukan naik, so sepatutnya dia kena cut loss lah secepat mungkin. Dia macam ni kan, dia tengok turun ni, patutnya dia cut loss lah dulu. Sebab dia akan turun. Sebab dia punya dia punya level turun ni kat sini. Dia ni stokastik lah. Level naik untuk stokastik kat sini. Dia indikator ni, dia memang dia akan ada level dia. Cuma kita tak tahu lah macam ni kan, dia turun, pasal naik sekejap. Tapi ikutkan level dia, bukan sini level dia turun dia, sini ni level turun dia. So kalau dia nak turun, dia naik tu rezeki lah. Tapi kita takut dia turun ni macam ni kan, turun. Ataupun ni turun, naik sekejap, turun sampai ni. Ni level turun dia. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau si A tu dia beli pada harga 61,000, dan dia tengok stokastik adalah overbought, so sepatutnya dia cut loss lah.
kalau boleh janganlah pakai janganlah berharap, jangan pakai teknik harapan lah. Kalau bahasa bahasa mudahnya, jangan pakai teknik harapan lah, jangan berharap sebab dah overbought dah. Dah overbought, dia akan turun. So cut loss dulu. Nak masuk balik tu cerita lain. Sebab ni sebabnya dalam trading ni satu lagi kita kena tahu, kita tak tahu counter tu nak turun ke tak nak naik, kita tak tahu. Cuma kita cuba meminimumkan kerugian. Dan kita cuba memaksimumkan keuntungan. Itu secara umumnya. Okay. Jadi kalau dah beli kat sini, nampak kat stokastik tu, nak kalau macam Bitcoin ni dia benda global, so dia tak adalah kejam sangat, insya-Allah. Dia turun macam ni kan, beli kat 1,000. So dia turun ni sampai sini kan. Okey. Kemudian hari contoh orang tu beli kat sini, dia beli pada tarikh 13 Mac dia beli. Lepas tu dia tengok 14 Mac tu megah. Dia pun alamak, turun lah harga ni. Turun. Okey, turun. Jadi dia pun tengoklah macam mana esok. So tengok macam mana esok, dia turun lagi. Dia turun lagi. Bila hari tu turun lagi tu, tengok kat sini dah. So better cut loss dulu. Sebab dia turun lagi ni. Dia turun. Walaupun dia naik sekejap ni, kita tak tahu. Kita tak ada siapa boleh tahu counter ni nak naik ke tak. Tapi dia naik sekejap, okey lah. So kalau sebabnya second day ni, kalau nak tahan, nak tunggu contoh ni kan, macam ni contoh. Okey, dia hijau. Okey. Hijau. Contoh dia beli kat sini. Lepas tu keesokan tu dia tengok megah. Tengoklah macam ni esok, tekuk hijau. Okey lah, boleh. Lepas tu hijau. Lepas tu megah. Nak tunggu dekat esok. Ni kalau orang yang tengok time frame daily. So dia tengok, okey, tunggu esok itu okey. So sama kalau balik sini pun megah. Merah tu pada kedudukan overbought. Itu bahaya lah. Itu sepatutnya dia bersedia untuk cut loss lah. Kalau second day dia tu tengok, kalau dia ni seorang yang bekerja, maksudnya dia sempat tengok sekali sehari je counter. So dia tengok second day tu dah megah juga, so cut loss dulu. Sebab kalau contoh, kalau cut loss ini, okey, anda katalah cut loss kat sini lah, level paling rendah lah pada hari kedua tu. Okey, katakanlah kat sini cut loss paling rendah 54,000. So daripada 61,000, 54,000 baru dalam 61,000, 54,000 baru dalam 7,000 kerugian. Kalau orang beli berdebu sebiji Bitcoin lah, kalau orang beli dengan harga $61,000, lepas tu dia jual, kalau dia jual apa, dia rugi $7,000. Okey, berbanding kalau dia tunggu sampai ke sini, berapa ni? 51,000. So daripada 61,000 ke 51,000 sampai sini, tunggu sampai bawah ni, dah $10,000. Satu lagi, tak tahu kalau macam ni, nasib baik dia turun dan naik. Kita takut macam ni, dia turun, okey, dia turun, lepas tu dia ke tepi. Ni kita risau. Tu kena ambil indikator lain lah. Saya bagi contoh stokastik je kat sini ni. So nak bagi tahu ulang lagi, kalau naik ni kena bersedia lah. Tapi andai kata orang tu dia beli pada 24 Mac, dia beli kat sini contoh. Beli kat sini, lepas tu dia pun tiba-tiba esok tu dia tengok 25 Mac, harga turun. Tapi kalau tengok stokastik, dia berada pada zone oversold. Zone oversold mengambil kira konsep naik turun, dia adalah pada kedudukan turun. So benda yang turun insya-Allah akan naik. Jadi boleh nak mengharap. Macam ni kan. Okey, contoh, kalau ni siapa cantik naik, kalau macam ni contoh. Dia beli, katakanlah dia beli kat sini. Lepas kat sini lah. Okey, contoh kat sini. Sekejap. Contoh sini lah, senang. Okey, sini turun Okey, dia beli sini. 16 Mei dia beli. Lepas tu esok tu dia tengok, alamak, turun harga. Lepas tu esok naik kot. Lepas tu tiba-tiba turun, tetapi stokastik naik. Yang ni risau lah, takut dia macam main lah. Main. Dia naik, kemudian dia kalau kata nak tahan sikit lagi, okey, tahan. Itu macam nak naik, sebab kalau kat sini kita bila closing kita akan nampak macam ni kedudukan dia. Closing ni dia macam ni, dia terbuka lagi, dia tak dia punya line tak bersambung lagi. So kata kat sini kita tengok, mungkin kita expect esok naik kot. Okey, esok naik. Okey lah. Alright, naik. Okey. Lepas tu tengok nak turun lagi. Nak turun ni, dia nak balik asal ni, nak balik ini. So macam tu lah, yang naik akan turun. Ni kan, kalau contoh beli kat sini,
turun. So kita cakap ada lagi tempat turun dia ni kat sini kan. Kalau buy stokastik macam tu, orang tu beli kat sini, dia beli kat sini, okay, dia beli pada 16 Mac ni. Lepas tu dia tengok esok turun. Dia pun expect boleh okey lagi kot sebab boleh sebab dekat tempat turun. Okey, so dia turun sampai sini. Tapi bila dah turun, lepas tu tengok esok naik. Naik. Okey kot. Tahan sikit lagi. Lepas tu maksudnya apa pun permainan ni kat sini je lah. Beberapa kalau orang tu beli berdebu berapa ribu je dia punya rugi tu. Tak ada teruk sangat. Maksudnya Contoh beli kat sini pada harga katakanlah dia beli ni lah 49,000 dia beli 49,000. So paling-paling pun dia rugi banyak juga sebenarnya ikutkan. Sebab tu kena ambil kira indikator lain lah juga sebenarnya. Saya bagi contoh stokastik lah, senang. Senang nak tunjuk. Okay, saya rasa jelas kot. So macam tu lah. Kalau benda yang dah turun, bolehlah nak guna teknik harapan untuk naik. Tapi kalau benda dah naik, kalau boleh janganlah pakai teknik harapan mengharapkan dia naik lagi, sebab dia dah naik. So yang benda naik akan turun. Macam tu lah saya nak bagi secara kesimpulannya. Alright, so saya rasa sekadar itu saja saya punya sharing dalam video ni. Kalau ada soalan boleh PM saya di page saya My Hans Trader. Alright, Assalamualaikum.